Baik saudara, antara fokus negeri di bawah bayu petang ini upacara memperingati tragedi kapal terbang terhempas pada 6 Jun 1976. Perinciannya langsung bersama rakan Pampai Rita Alusius Malik di Kota Kinabalu. Rita, teruskan. Ya dia. Hari ini genap 48 tahun tragedi kapal terbang terhempas pada 6 Jun 1976 yang mengorbankan nyawa Ketua Menteri Tun Fuad Stephens dan beberapa orang kenamaan. Bagi memperingati mangsa yang terkorban, upacara Double Six diadakan di Tugu Peringatan Double Six Sembulan, lokasi kejadian pesawat terhempas. Upacara yang dilakukan pada tanggal 6 Jun setiap tahun ini dimulakan dengan tabik hormat daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Hadirin kemudiannya bertafakur selama 1 minit untuk mengenang mereka yang terkorban. Upacara diteruskan dengan meletakkan karangan bunga yang didahului Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan mewakili Ketua Menteri Sabah dan disusuli waris keluarga mangsa yang terkorban. Sampai ke hari ini, the whole thing remains a mystery. Jadi setiap tahun kita akan datang di sini bukan saja untuk memperingati mangsa-mangsa, juga pada famili yang ditinggalkan, tetapi juga impak dia kepada negeri Sabah. Dan kita masih lagi tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku. Tragedi dikenali sebagai Double Six itu meragut 11 nyawa termasuk Menteri Kewangan Negeri Datuk Salih Sulong, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Peter Majuntin, Menteri Kerja Raya dan Komunikasi Datuk Chong Tien Vun dan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Darius Binion. Turut terkorban Setiausaha Menteri Kewangan Sabah Datuk Wahid Peter Andu, Pengarah Perancangan Ekonomi Negeri Dr. Said Husin Wafa dan Setiausaha Sulit kepada Tengku Razali Hamzah Datuk Ishak Atan. Anak sulung Tun Fuad, Johari Fuad dan pengawal peribadinya Korporal Said Muhammad dan juruterbang Kapten Gandhi Nathan turut terkorban dalam nahas tersebut. Pelancaran koleksi resepi Sabah Signature Aussie Beef di beberapa hotel dan restoran terpilih di Sabah berupaya memberi nilai tambah dalam sektor pelancongan negeri. Pelancong ke Sabah kini boleh menikmati hidangan eksklusif yang menggabungkan daging lembu Australia dan makanan tempatan Sabah. Ini termasuk bambangan, tuhau dan tarap sekaligus mengetengahkan lagi keunikan makanan Sabah di mata dunia. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johnston Bangkuai yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah yakin inisiatif ini juga mampu meningkatkan lagi hubungan dua hala antara Malaysia, khususnya Sabah dan Australia. Beliau berucap dalam majlis pelancaran buku resepi Sabah Signature Aussie Beef di Kota Kinabalu. Pelancaran resepi berkenaan adalah jelung kali di Malaysia. So basically, this particular, you know, when any tourist that comes to Kota Kinabalu or Sabah, they always go and have the seafood and so on. But you have other days where they can also go and enjoy this Aussie beef recipe, which can be found in the hotels and in the restaurant. Yeah, and it also gives a pride to the chefs in Sabah. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sandakan komited menjalankan tanggungjawab sosial korporat CSR dengan menjayakan kempen derma darah secara berkala. Kempen itu bagi membantu usaha unit tabung darah hospital mengumpul bekalan darah untuk keperluan pesakit. Ketua Cawangan JPJ Sandakan, Miss Nan Tamimi berkata, kempen tersebut akan melibatkan lebih 60 staf dan anggota JPJ Sandakan serta pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan di jabatan itu. Selain daripada kami dapat memberikan perkhidmatan memperbaharui cukai jalan, lesen memandu dan sebagainya, kita sekaligus dapat memberikan khidmat bakti kepada yang memerlukan bekalan darah, khususnya yang mengumpul darah di Jabatan Transfusi Hospital Dutch of Kent Sandakan.
Beliau berkata kepada pemberita dalam program Jom Derma Darah dengan kerjasama unit transfusi tabung darah Hospital Duchess of Kent di ruang lobi kaunter bayaran saman JPJ Sandakan. Misnan berharap lebih ramai individu tampil menjayakan kempen seumpama sekaligus menstabilkan bekalan darah hospital. Operasi pemburuan buaya di bawah seliaan Jabatan Hidupan Liar dengan kerjasama pejabat daerah PITAS sedang dijalankan di PITAS sehingga esok. Sehubungan itu, penduduk daerah berkenaan dilarang melakukan aktiviti laut dan sungai sepanjang operasi berlangsung. Ketua Bahagian Ketenteraman Awam, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Marudu, Inspektor Dato' Muhammad Sharif Indal Jaya yang juga Ketua Operasi program tersebut berkata, langkah itu bagi mengelak sebarang perkara tidak diingini. Operasi yang kita adakan selama 3 hari ini, semua masyarakat, penduduk kampung semua agar alert dengan operasi yang kami adakan ini, supaya aktiviti-aktiviti malam terutamanya yang para pemancing ni agar tidak keluar memancing lah sepanjang tempoh operasi ni. Sebab kita khawatiri sebab melibatkan senjata api ini perlu untuk mereka menjauhkan diri lah daripada lokasi yang kita jalankan operasi ini. Beliau ditemui RTM selepas operasi berkenaan yang melibatkan 39 pegawai dan anggota terdiri PDRM, APM, JBPM, Jabatan Hidupan Liar dan Jabatan Perhutanan. Sementara itu, penolong pegawai daerah PITAS, Johari Abdullah memberitahu ancaman buaya menyebabkan aktiviti di laut serta sungai terganggu. Kalau kata mengganggu, memang mengganggu kepada kita punya nelayan lah. Sebab kita beri nasihat kepada para nelayan kita untuk berhati-hati. Walau bagaimanapun mereka masih meneruskan dorang punya kerja-kerja harian sebagai nelayan lah. Sebab itulah salah satu pekerjaan bagi nelayan. Sejak 2022 sehingga kini, 11 laporan polis diterima berkaitan serangan buaya di daerah PITAS. Satu daripada laporan tersebut menyebabkan kematian, manakala serangan lain mengakibatkan kecederaan kepada mangsa. Kes berlaku di sungai-sungai utama seperti Sungai Senaja, Sungai Bengkokah dan lain-lain sungai di kawasan perkampungan. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama dia untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Rita. Langsung dari Sabah.